Anak gajah mencuri pinang, disergap orang jauh berdebam. Awak jangan mandi telanjang, disangka orang gajah berendang. Tolak pemimpin suka mengampu, mantapkan integriti sektor awam. Saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai kenaikan pangkat tidak diberikan kepada ketua jabatan gagal melaporkan salah laku dalam unit mereka adalah langkah proaktif dan tepat masanya demi integriti serta accountability. Hasrat Perdana Menteri itu wajar dipersetujui semua kerana ia langkah penting untuk membina budaya kerja telus dan bertanggung jawab. Dalam perkhidmatan awam, kenaikan pangkat perlu diberikan hanya kepada individu benar-benar mempunyai nilai tambah tidak terhad kepada kecekapan operasi dan teknikal, bahkan merangkumi kemampuan memimpin dan menjadi ketua adil. Kualiti kepimpinan adalah elemen kritikal dalam memastikan jabatan atau unit berfungsi dengan efektif dan berintegriti. Kepimpinan adil dan berwibawa adalah ciri-ciri mesti ada pada setiap ketua jabatan untuk memastikan tindakan diambil berdasarkan prinsip keadilan dan ketelusan. Mereka bukan sahaja perlu memahami undang-undang dan peraturan, bahkan mempunyai kebijaksanaan menerapkan dengan cara berintegriti dan bertanggung jawab. Kebijaksanaan dalam kepimpinan berperanan tinggi bagi menentukan arah dan kejayaan sesebuah organisasi. Kebijaksanaan adalah ciri penting perlu ada dalam setiap pemimpin perkhidmatan awam supaya mampu membuat keputusan tepat dan berpandangan jauh serta dapat mengimbangi antara kepentingan individu dengan organisasi. Kebijaksanaan juga membolehkan pemimpin memahami situasi lebih mendalam dan mengambil tindakan sesuai bagi mengatasi cabaran dihadapi. Dalam memahami situasi, pemimpin perlu mahir berkomunikasi secara efektif. Kemahiran itu satu lagi elemen penting patut ada pada pemimpin hebat, juga perlu menjadi pendengar baik. Apa juga disuarakan perlu didengari supaya dapat menyelami dan memahami apa yang dihadapi setiap stafnya. Namun, pemimpin perlu mampu menggunakan kebijaksanaan dalam mengenal pasti dan membezakan antara kaki tangan ikhlas dengan berpura-pura. Mengintegrasikan prinsip madani. Penghayatan prinsip madani antara kriteria baharu perlu diintegrasikan dengan konsep pengurusan bakat berasaskan kompetensi dalam perkhidmatan awam. Prinsip ini kemudian membawa kepada keadilan, kebijaksanaan dan integriti adalah sangat relevan dalam konteks kepimpinan dalam perkhidmatan awam. Menghayati prinsip ini, ketua jabatan lebih bertanggung jawab dan beretika dalam menjalankan tugas. Mengintegrasikan prinsip madani dengan pengurusan bakat berasaskan kompetensi akan memastikan pemimpin dilantik bukan sahaja mempunyai kecekapan diperlukan, bahkan nilai etika dan moral tinggi yang boleh diukur dengan ketelusan dan keikhlasan. Ini penting untuk membina perkhidmatan awam berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran masa hadapan. Langkah ini adalah penyelesaiannya jika Perdana Menteri mahu membina Malaysia Madani dan mencorak masa depan gemilang sektor awam kalis zaman. Dengan memastikan hanya mereka benar-benar layak dan mempunyai nilai tambah diberikan kenaikan pangkat, akan terbina perkhidmatan awam lebih berintegriti, cekap dan bertanggung jawab. Ini bukan sahaja akan meningkatkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan, bahkan membina keyakinan rakyat terhadap kerajaan dan perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam di negara ini memerlukan lebih banyak pemimpin masa hadapan, berkredibiliti dan berwibawa. Kepimpinan berwibawa bukan sahaja merujuk kemampuan mengurus,
bahkan membabitkan integriti, kebijaksanaan, dan ketulusan dalam melaksanakan tanggung jawab. Oleh itu, adalah penting kita memberi peluang kenaikan pangkat kepada pegawai muda berpotensi tinggi dan boleh membawa perubahan lebih dinamik. Aspek pemerkasaan bakat perlu dititik beratkan untuk memastikan setiap pegawai diberikan latihan dan peluang bagi berkembang secara profesional. Kepimpinan dalam sektor awam perlu lebih terbuka dalam menilai bakat dengan memilih individu berakhlak baik dan selaras dengan prinsip madani. Pemilihan pemimpin berlandaskan prinsip ini akan memastikan mereka diangkat bukan kerana kepandaian mengampu, sebaliknya benar-benar layak dan mampu memikul tanggung jawab dengan amanah. Kita perlu mencari bakat yang bijak dan juga beretika dan berintegriti sesuai dengan aspirasi madani. Pada era digital semakin kompleks, sektor awam dan negara memerlukan pemimpin berkredibiliti untuk menghadapi berbagai cabaran. Pemimpin kompeten dan berwawasan akan memastikan perkhidmatan awam beradaptasi dengan perubahan teknologi serta tuntutan masyarakat semakin tinggi. Tiada tempat pada masa depan bagi mereka tidak kompeten dan hanya bergantung kepada simpati. Tiada juga tempat untuk mereka enggan berubah mengikut peredaran zaman. Oleh itu, kita perlu menolak pemimpin hanya pandai berpura-pura dan mengampu, sebaliknya mengangkat mereka benar-benar layak, berintegriti, ikhlas serta mengabdikan diri untuk negara bukan sekadar mementingkan tembolok sendiri. Dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan bakat dan pemilihan pemimpin berdasarkan prinsip madani, kita dapat memastikan perkhidmatan awam di negara ini dapat mencapai tahap kecemerlangan diidamkan. Langkah ini akan membina sektor awam cemerlang dan tahan lasak, mampu menghadapi cabaran masa depan dan memastikan Malaysia madani dicita-citakan Perdana Menteri dan rakyat dapat direalisasikan. Ini adalah kunci pembinaan masa depan sektor awam gemilang dan kalis zaman, menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing pada peringkat global. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini berkata, hanya 23 tahun masa diambil untuk Malaysia diunjurkan sebagai negara tua dengan 14% daripada populasi berusia lebih 65 tahun. Beliau berkata kerajaan komited sepenuhnya untuk memperbaiki kehidupan warga emas Malaysia dan membina masyarakat yang lebih inklusif dan adil untuk semua selaras dengan konsep madani. Sehubungan itu, kerajaan bercadang memperkukuh dua tonggak perlindungan sosial untuk bantuan sosial. Kerajaan akan mengukuhkan lagi program bantuan sosial untuk menyediakan sokongan dan jaringan keselamatan kepada rakyat Malaysia yang menghadapi masalah kewangan. Untuk memacu pasaran buruh, kerajaan akan terus memperkukuh inisiatif latihan, bantuan pengangguran dan program lain untuk mendapatkan rakyat Malaysia bekerja yang akan meningkatkan taraf hidup mereka. Katanya pada persidangan kesejahteraan sosial antarabangsa 2024 ISWC 2024. Sementara itu, pengurusi kumpulan wang simpanan pekerja Ahmad Badri Muhammad Zahir berkata, Malaysia sedang menuju ke arah menjadi negara tua menjelang 2043 hasil daripada peningkatan jangka hayat dan penurunan kadar kelahiran. Menjelang 2060, nisbah orang dewasa
umur bekerja kepada individu warga emas akan menurun dengan ketara sehingga 3:1 berbanding 10 berbanding 1 pada tahun 2020. Ahmad Badri berkata walaupun jangka hayat yang lebih panjang mencerminkan kemajuan, anjakan demografi akan membawa cabaran kepada masyarakat Malaysia, terutamanya dalam penjagaan kesihatan, kemudahan penjagaan warga emas, dan jaminan pendapatan persaraan. Cabaran utama ialah untuk perubahan landscape pekerjaan di negara ini yang semakin bergerak ke arah pekerjaan tidak formal melalui kerja gig dan bekerja sendiri. Segmen yang semakin berkembang ini yang terdiri daripada hampir 4 juta pekerja berisiko lebih besar untuk melarat di usia tua berikutan kekurangan caruman wajib untuk program pencen dan persaraan rasmi, katanya pada majlis sama. Bagi mengatasi cabaran ini, kerajaan telah menyokong dan mengingatkan simpanan persaraan bagi sektor tidak formal melalui I-Saraan yang menggalakkan caruman sukarela kepada KWSP. Selaras dengan matlamat ekonomi madani untuk meluaskan perlindungan sosial kepada semua, KWSP sedang meneroka inovasi selanjutnya kepada skim KWSP untuk menampung sektor tidak formal dengan lebih baik, katanya. Beliau menyebut bahawa langkah baru-baru ini melibatkan penstrukturan semula akaun KWSP untuk ahli di bawah 55 tahun, menawarkan lebih fleksibiliti untuk semua orang.